Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di masjid mana? Al-Muttaqin pada pagi ini? Sihat? Ustazah setiap hari kadang-kadang tukar-tukar masjid ni. So hari ni kita berada di Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah dia ada banner kat bawah tu ya. Boleh menjadi panduan untuk saya. Salah sebut nama masjid, marah orang di belakang tabir yang sedang makan nasi lemak. Okey. Apa khabar semuanya? Siapa bersama dengan Ustazah pada pagi ini? Boleh kita lihat komen-komen daripada jemaah yang tersayang. Oh, Kak Som ada bersama dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Semoga sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Ceria tak Ustazah? Alhamdulillah ya, ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Zah kita, okay, Kak Nurzah Musa sama dengan saya juga pada pagi ini. Ini peminat-peminat Tega ya. Alhamdulillah. Siti Hajar Ahmad juga bersama dengan Ustazah. Alhamdulillah. Siapa tu? Kak Faridah kita. Assalamualaikum Ustazah dan semua jemaah-jemaah Alam Maya. Nasib baik Alam Maya, bukan alam. Jangan salah tulis alam, nanti jadi alam lain. Takut juga Ustazah ya, tiba-tiba kita berada di alam mana? Rupanya Alam Maya. Baik, siapa tu? Kak Hamimah ada? Kak Hamimah Wan tu? Daripada ruangan YouTube kita. InsyaAllah tabarakallah. Maknanya kuliah kita pada pagi ini di Masjid Al-Muttaqin bukan sahaja diikuti di kalangan jemaah yang memiliki ruangan Facebook, tetapi juga daripada ruangan YouTube kita, sebagaimana Kak Hamimah Wan di sini yang beri salam kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hamimah, terima kasih di atas kesudiannya untuk menyertai kuliah kita pada pagi ini. Siapa tu? Kak Aisyah Taha. Woodlands hujan sekarang, sejuk banget, Masya Allah. Kita di Hougang ni, saya tak tahu dekat tempat mana Ustaz Muslim ni, dengan mana Ustaz Muslim saya tak ingat. So, Tok Cukang ke Bukit Panjang. Di rumah saya sedang dengar ya, sedang guruh, sedang nak hujan mungkin turun sebentar lagi. Dan ramai tu Kak Ropiah juga daripada ruangan YouTube. Okey, baik. Dan semualah ya yang bersama dengan kita di Ang Mo Kio juga hujan lebat. Maknanya jika di Ang Mo Kio sudah hujan lebat, dia tengah jalan ni, nampak tak saya punya sound effect? ni untuk ke Hougang. Hougang ni sedang berdentang-dentung sekejap lagi, insya-Allah mungkin hujan lah ya. Baik, jemaah muslimah yang saya kasihi semuanya, kita pagi ini akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa, di bab yang keberapa. Sila. Sebagaimana biasanya, ya, sebelum kita mulakan pengajian, kita akan cek dulu kita berada di muka surat yang keberapa, di bab yang keberapa ataupun hadis yang keberapa. Last week hadisnya dah selesai bukan perbincangannya? Okay, so this week kita akan masuk pada perbincangan yang mana? Muka surat 381, hadis ke-41 Ustazah. Okay, ada tak yang lain? Kak Zah kita, Kak Som tadi cakap apa? Bab 41, muka surat 381. Okay. Kak Aisyah, page 381, hadis 41. Dia bagi tajuk sekali. Hawa nafsu orang mukmin. Kak Faridah pun letakkan jawapan yang sama di situ. Hadis 41, muka surat 382. Okay, kita lihat ya. Betul ke tidak? Ustazah ni ada banyak skrin kat depan ni. Dia salah tekan ni. Okey. Betul? Besarkan sikit lah. Tak nampak lagi jemaah.
Hadis 41, Masya Allah, okay, betul. Hawa nafsu orang mukmin, tajuknya kita berada di halaman 381. Baik, jadi perbincangan kita pada pagi ini akan bermula dari muka surat 381 sebagaimana juga yang teman-teman kita letakkan di ruangan komen. Jadi muslimah-muslimah yang lain dipersilakan untuk buka kitab masing-masing. Mungkin ada yang baru masuk, baru mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Sila buka kitab masing-masing untuk kita ikuti bacaan dan juga perbincangan hadis ke-41 yang bertajuk Hawa Nafsu Orang Mukmin di muka surat 381. Baik, hadis kita pada pagi ini agak ringkas muslimah. Jadi kita insya-Allah kita akan habiskan perbincangannya, selesaikan perbincangan pada pagi ini untuk satu hadis ini sahaja kerana bagi Ustazah tidak berapa banyak sangatlah hal-hal yang complicated untuk kita tampilkan perbincangannya. Sebagaimana juga yang telah dimuatkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab ini, beliau juga mengemukakan perbincangan-perbincangan yang agak ringkas bagi memberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan hadis yang ingin menyentuh hawa nafsu yang ada pada diri kita sebagai seorang mukminah ataupun sebagai seorang mukmin. Jadi di sini Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Apa maksudnya? Baik, di situ. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga nafsunya. Semua kita, kita semua, bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai manusia, kita ada nafsu. Tak kira kita Muslim ke bukan Muslim ke, bukan? Tapi yang penting bila kita ni namanya makhluk di kalangan manusia, ada nafsu. Namun, nafsu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Di sini Nabi SAW tegaskan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Seseorang dianggap tidaklah beriman atau dengan kata yang lain, tidak sempurna. Keimanannya apabila nafsu kita yang kita miliki ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam diri kita, mengikut apa yang aku datangkan dengannya. Maksudnya apa? Apa yang aku datangkan dengannya ialah ajaran yang aku bawa. Ajaran yang Nabi bawa apa? Sunnah Nabi. Kan syariat Islam. Ini ajaran yang Nabi SAW bawa, yang Nabi ajarkan kepada kita sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi adakah persoalannya sekarang ini nafsu kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Jika hawa nafsu yang kita miliki ini muslimah, ia melanggar setiap sesuatu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bermakna kita tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Keimanan kita adalah keimanan yang tidak sempurna. Boleh? Itu secara umumnya apa yang akan kita bincangkan dalam hadis ini. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hawa nafsu. Dalam kitab kita tidak datangkan kepada kita dengan definisi ataupun maksud, takrif, tidak ada. Tapi saya di sini saya mengambil pendekatanlah untuk jelaskan terlebih dahulu kepada muslimah semuanya. Hawa nafsu ni apa sebenarnya? Yang kita katakan jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut nafsu. Tapi hawa nafsu ni apa yang boleh kita faham? Mungkin ada antara kita yang tak tahu ataupun kurang faham. Kalau nak kata hawa nafsu tu bagaimana? Untuk kita lebih faham. Adakah memang semua hawa nafsu itu adalah perkara yang tidak boleh untuk kita miliki dalam diri kita sehingga kita perlu buang keseluruhan hawa nafsu yang terdapat dalam diri kita? Baik, di sini saya datangkan definisi iaitu perkataan al-hawa. Al-hawa yang bermaksud kecenderungan hati kepada kebenaran.
Jadi secara umumnya ya muslimah, bila kita kata nafsu ini, dia adalah kecenderungan hati kita kepada kebenaran. Maknanya apa yang kita suka, apa yang kita inginkan dalam diri kita. Dan kebiasaannya secara umum, bila kita kata al-hawa, itu kecenderungan yang ada dalam hati kita ini, ia adalah sesuatu yang kita cinta dan kita junjung. Perkara-perkara yang kita suka, kita panggil ia sebagai hawa. Kan? Hawa. Dan di sini kita lihat, selain daripada itu, kecenderungan hati kepada kebenaran itu tadi kan, yang buat kita cinta dan buat kita junjung kebenaran tersebut, dia kadang-kala ialah untuk memenuhi tuntutan tubuh badan kita, keinginan kita, ya, iaitu keinginan syahwat yang cenderung pada perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Kebiasaannya begitu. Tapi kalau kita lihat kepada maksud yang pertama, maksud yang pertama secara umumnya, kalau kita kata itu adalah hawa nafsu, ia adalah apa yang kita suka, apa yang kita cinta, apa yang kita junjung di atas kepala kita berkaitan dengan kebenaran. Tetapi bila kita rujuk kepada maksud yang kedua, maksud yang kedua menjelaskan kepada kita bahawa bila kita kata ia adalah hawa nafsu itu adalah untuk kita memenuhi tuntutan badan kita dan keinginan kita. Kebiasaannya, selalunya keinginan itu ialah keinginan syahwat kita yang cenderung pada perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Bertentangan dengan kebenaran dan memenuhi keinginan tabiatnya, bukan tuntutan syariat. Yang mana perkara itu sentiasa ataupun kebiasaannya membawa kesesatan dan kecelakaan. Boleh berikan saya contoh, letak di ruangan komen bagi mereka yang boleh faham apa yang cuba kita maksudkan di sini. Bagi maksud yang kedua ya muslimah, bukan yang pertama. Sebab kita ada dua maksud di sini. Dan konteks hadis kita ini, kita sekarang ni nak bawa dia ikut kepada yang pertama ataupun yang kedua. Namun di sini saya minta, sila letakkan di ruangan komen, kalau kita faham maksud hawa nafsu itu dengan definisi yang kedua itu tadi, apakah contoh-contoh yang boleh kita berikan? Mungkin Kak Zah, Kak Aisyah, ya, Kak Zayana di situ, Kak Farida kan? Ustaz Muslim tak payahlah ya, okey. Ustaz Muslim tak payahlah. Kak Farida, boleh letakkan di ruangan komen. Sekarang ini, tadi kan saya ambil pendapat yang kedua ataupun saya jelaskan dengan pandangan yang kedua. Kita kata hawa nafsu itu bila kita memenuhi tuntutan badan kita, keinginan kita yang merupakan keinginan syahwat kita yang cenderung kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kebiasaannya, kecenderungan yang membawa kita kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat itu tadi, ia membawa kepada kesesatan dan kecelakaan atau dengan kata lain kemudaratan untuk diri kita. Oh, sedap rasa. Sedap rasa ni masak apa tu? Macam ada brokoli dan juga kobis di situ. Berjudi, okey? Berjudi, baik. Selain itu ada, selain daripada berjudi, berdentam-dentum ya di sini. Saya harap ia tidak memberikan masalah connection ya pada saya sebab kadang-kadang kalau hujan ni internet connection dia problem. Ada yang lain selain daripada jawapan sedap rasa? Sedang fikir ya semua. Membeli macam mana? Membeli yang keterlaluan, membazir ya. Saya rasa itu membazir. Okey. Membeli yang keterlaluan. Mungkin maksudnya membazir ya di situ. Baik, boleh kita ambil jawapannya. Kak Som kata apa? Berzina.
Baik, boleh. Ada yang lain? Selain daripada berjudi, minum arak, boros yang tidak memerlukan. Oh, ada boros yang memerlukan ya? Belanja. Saya rasa perkataan boros tu kita tukar kepada belanja ya, perbelanjaan yang tidak memerlukan. Kalau boros tu, boros dah memang ni Kak Syah. Boros tu memang satu perkara yang tercela lah ya. Jadi boros kita tak kata diperlukan, tetapi kebiasaannya boros itu adalah satu perkataan yang kita gunakan bagi perkara yang tercela, jadi kita kata ia membazir. Kak Sokma kata apa? Menipu demi kesenangan dunia. Okey. Jadi ada yang lain? Agak ni ya, agak lambat memberikan jawapan ya muslimah-muslimah kita. Kita sedang fikir. Salah sentence lah Zah. Sorry. Okey, tak apa Kak Syah. Okey je. Boleh je. Kak Mima kata apa? Bergaduh? Kak Mima. Suka gaduh ke Kak Mima? Tak ada. Sorry, gurau je. Saya gurau. Kak Sang kata apa lagi tu? Makan terlalu banyak hingga memudaratkan kesihatan. Boleh tak Ustazah? Boleh. Ustaz Muslim bersetuju? Saya suka kacau dia ilmu tabir tu. Kak Sadia kata apa tu? Hasad dengki. Okay, boleh. Ini semua nafsu syahwat ya. Melakukan maksiat? Boleh juga. Baik, kita ada beberapa jawapan di sini yang kesemuanya adalah contoh-contoh sebenarnya. Yang tak baik lah ya, yang tidak baik, yang bila kita lakukan, kita kata ia mengikuti nafsu syahwat kita. Tadi kan pertama ada yang sebut tadi apa? Berzina ya? Saya pun berjudi minta maaf. Marah sedap rasa. Kita jawab dulu tak ambil jawab. Berjudi, ni kita kata mengikut kepada keinginan kita yang bertentangan dengan syariat. Adakah dalam syariat kita membenarkan untuk kita berjudi? Tidak. Tetapi nafsu kebiasaannya cenderung kepada sesuatu yang tidak dibenarkan pada syariat yang menyebabkan kita melakukan perbuatan tersebut. Jadi antaranya adalah berjudi. Kenapa kita berjudi juga? Walaupun, ini contoh ya, kenapa kita berjudi juga? Walaupun ia adalah bertentangan dengan syariat kerana kita ikut kepada nafsu syahwat kita. Okay, nampak ya contoh di situ? Contohnya membeli yang keterlaluan sebagaimana tadi juga Kak Aisyah sebut, sebagai Kak Carmila dan Kak Aisyah kata membazir. Okay, membazir. Membeli sesuatu yang kita tak guna sebenarnya. Tetapi kita beli. Itu perkara yang disebut mengikut kepada nafsu syahwat kita, kesukaan kita, kan kecintaan kita. Ada ni sebagaimana Kak Som sebutkan di situ berzina. Berzina adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah kata jangan dekati, tetapi kita buat. Kita buat zina tu. Maksudnya kita melakukan zina tersebut. Kita ikut nafsu kita. Kita ikut nafsu syahwat kita. Melanggar apa yang diperintahkan oleh syariat. Ini maksudnya bertentangan dengan syariat. Okay. So contoh-contoh yang diberikan oleh muslimah-muslimah semuanya di sini kan. Sebagaimana menipu demi kesenangan dunia. Kenapa kita sanggup menipu? Sedangkan menipu itu adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Tetapi kerana kita nakkan kesenangan dunia itu, kita sanggup lakukan, ini dipanggil sebagai mengikut nafsu syahwat kita. Kan bergaduh. Kenapa bergaduh? Sebab nak puaskan hati kita. Ini namakan sebagai mengikut nafsu syahwat. Sedangkan ada banyak perkara yang tak perlu kita gaduhkan. Nampak ya? Banyak perkara tak perlu kita gaduhkan. Banyak perkara kita tak perlu nak bising-bising. Boleh sahaja kita selesaikan dengan cara aman, damai. Tetapi kadang-kadang nafsu kita, syahwat kita ini menuntut ataupun mengajak kita untuk kita bergaduh. Ikutkan perasaan. Ini namanya ikutkan perasaan. Padahal boleh sahaja
Ya, kita selesaikan perkara itu dengan cara yang baik. Tak perlu kita nak kecoh-kecoh, kan? Begitu juga kan di sini makan terlalu banyak hingga memudaratkan kesihatan. Makan boleh makan. Kita boleh suka kepada makanan. Kan ada orang suka makan nasi lemak. Suka makan nasi lemak. Ustazah Sakinah pun suka makan nasi lemak. Saya kalau waktu-waktu tak sibuk kan memang saya suka masak lah nasi lemak ni. Senang sikit saya nak masak tu. Jadi kita senang, makanan yang senang. Tetapi adakah kita boleh makan keterlaluan sehingga susah nak bangun? Sedangkan makanan itu dituntut untuk kita makan. Boleh kita makan untuk berikan tenaga, untuk berikan kepada kita satu sebab ada zat-zat kesihatan-kesihatan yang ada, zat-zat makanan yang ada dalam makanan yang kita consume. Namun kalau sekiranya kita makan secara berlebihan dan ia memudaratkan kesihatan kita, dah kenyang pun makan juga, kan? Dah macam dah makan pun nak makan lagi. Keadaan-keadaan inilah yang menjejaskan kesihatan kita. Jadi ada perkara-perkara yang kita lakukan perlu dalam keadaan yang sederhana. InsyaAllah ia memberikan kebaikan kepada diri kita. Namun kalau kita lakukan ia secara keterlaluan sehingga memudaratkan diri kita. Sedangkan dalam agama kita, dalam syariat kita mengajarkan kepada kita untuk buat apa-apa perkara ia tidak boleh sehingga memudaratkan diri sendiri. Hatta dalam kita beramal ibadah pun kan, dalam agama kita tidak membenarkan untuk kita memudaratkan diri kita sendiri. Kalau kita dah tak mampu, sudah. Jangan kita lakukan. Tapi kadang-kadang keinginan kita yang mengatasi segala-galanya, kesukaan kita, kecintaan kita kepada sesuatu perkara. Ini dipanggil sebagai nafsu. Kadang-kadang nafsu kita, ia cenderung kepada perkara yang baik. Tetapi bagaimana kita nak kontrol nafsu itu dalam perkara-perkara yang baik. Sebab itu di kalangan sahabat pada zaman Nabi SAW, ramai di kalangan mereka yang cenderung kepada perkara-perkara yang baik. Tetapi ada juga di kalangan mereka ketika mereka cenderung kepada perkara yang baik, iaitu nafsu mereka suka kepada kebaikan, cinta kepada kebenaran, yang mereka junjung kebenaran itu. Namun kecenderungan mereka kepada kebenaran tersebut ada di kalangan mereka yang menyebabkan mereka memudaratkan diri sendiri. Sebagaimana Uthman ibn Maz'un radhiyallahu an. Dalam keadaan dia cinta pada solat malam, dia cinta pada puasa, menyebabkan dia tak ingat untuk berbuka puasa. Menyebabkan dia tak ingat untuk tidur. Sehingga dia tinggalkan dunia dia. Sehingga dia tinggalkan isteri dia yang memerlukan, yang ada hak untuk diberikan. Dan hal itu sampai kepada Nabi bukan? Akhirnya Nabi panggil dia, Nabi cakap pada dia, ingat, pada badan kamu ada hak, pada keluarga kamu ada hak yang untuk kamu berikan. Maknanya kecenderungan itu tadi ia perlu dikawal. Ya, pada perkara yang, walaupun pada perkara yang baik. Kita tak kata, bagus apa benda ni, bagus apa perkara ni. Tapi tak boleh jika ia bertentangan dengan syariat. Solat bagus kan tadi, nafsu kita suka kepada solat. Puasa bagus tak? Bagus. Nafsu kita cenderung cinta kepada puasa. Tetapi jika kecenderungan, jika kecintaan kita ia bertentangan dengan syariat, pun tak boleh juga muslimah. So kecenderungan kita tidak kira sama ada ia adalah perkara untuk yang baik tadi kan, yang kebenaran, ataupun perkara-perkara yang bukan untuk kebenaran sebagaimana contoh-contoh yang diberikan kepada kita. Ada dah sebut situ, mengumpat, melakukan maksiat, hasad dengki, kan banyak lagi yang diberikan kepada kita. Ya, di sana ia perlu kita pastikan ikut kepada sebagaimana yang terdapat dalam syariat kita. Okey? Kenapa Kak Aisyah tiba-tiba beri salam di situ? Kak Aisyah salah tempat ke? Okey. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada siapa? Oh, dia jawab salam Sofia Sofi. Okey. Saya faham dah. Sorry ya Kak Aisyah, saya tiba-tiba lihat komen tu appear dekat saya punya laptop ni kan. Saya lupa, saya tak ternampak beri salam tu ni. Assalamualaikum Ustazah. Okay, tak apa. Baik, seterusnya kita lihat di sini muslimah, kita terus pergi kepada
teks kita ya, ataupun slide kita. Tadi slide Ustazah di mana ya? Okey, hakikat hawa nafsu. Okey. Masya Allah, tabarakallah, dah hujan lebat di rumah saya. Allahumma sayyiban nafi'a. Baik, kenapa dalam agama kita ini memberikan panduan tentang hawa nafsu? Ustazah belum masuk ya pada kitab kita. Ni baru kita bincang-bincang mukadimahnya. Mukadimahnya nak dekat setengah jam Ustazah Sakinah. Sebab nak bagi faham lah, kalau tiba-tiba masuk dalam kitab ni nanti tak faham. So, kita bincang dulu. Kenapa dalam agama kita ini memberikan panduan tentang hawa nafsu itu tadi? Yang tadi kan kita jelaskan tentang takrif, tentang maksud, tentang definisi. Sekarang ni, kenapa agama kita memberikan panduan tentang hawa nafsu itu tadi? Okay, so bila kita lihat pada slide Ustazah di sini, Ustazah nak jelaskan. Ya, saya nak jelaskan. Ada beberapa perkara, beberapa keadaan yang perlu kita faham. Agama kita memberikan panduan kepada kita tentang jangan terlampau mengikut hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu ni adalah perkara fitrah. Hal yang memang sudah sedia ada dalam diri kita. Tetapi kita kena ingat, tak semua yang boleh kita turutkan ia. Kerana apa? Hawa nafsu ini ia adalah punca kepada maksiat dan berpaling dari kebenaran. Sebagaimana contoh-contoh yang diberikan di kalangan jemaah muslimah kita itu tadi. Nampak ya? Iaitu berjudi, berzina, boros, kan, mengumpat, hasad dengki. Ini perkara-perkara yang kita lakukan yang kita ikut kepada hawa nafsu kita. Yang kita kata ia adalah punca kepada maksiat dan berpaling dari kebenaran. Bayangkan, ya, kalau kita tak ikut hawa nafsu kita tu, yang cinta kepada, yang ataupun yang cenderung kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kita tak buat perkara mengumpat. Kita tak buat hasad dengki. Ataupun kita tidak berbelanja dengan boros itu tadi. Kita tinggalkan perbuatan zina. Kita tinggalkan perjudian. Walaupun dalam jiwa kita ini, ya muslimah, kemungkinan saya kata kita cenderung dengan perbuatan-perbuatan itu tadi. Sebab itu penting. Bila kita tidak ikut hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kerana ia boleh menghalang kita daripada mengikut, daripada melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan berpaling dari kebenaran. Kadang-kadang perkara itu bukan maksiat. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan itu tadi kan. Ada di kalangan sahabat yang dia suka solat, dia suka puasa. Tetapi dia berpaling dari kebenaran. Nampak ya? Maksud berpaling dari kebenaran itu ialah dia tak ikut sebagaimana yang telah digariskan dalam syariat berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan solat. Dia ikut kepada nafsu dia. Dia tak ikut sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang kita kata punca kepada melakukan kemaksiatan dan berpaling dari kebenaran. Seharusnya ya, ketika kita beramal dalam agama kita ini, pertama kita tinggalkan maksiat sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Kedua, kita ikut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang benar, yang betul, yang sahih. Tapi kalau kita ikut kepada hawa nafsu tadi, kemungkinan besar kita berpaling daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iaitu yang benar, yang betul, yang sahih. Kita akan buat bertentangan dengan perkara itu. Puncanya apa? Kita ikut kepada hawa nafsu kita. Dan di sini dijelaskan kepada kita, kita ada dua jenis hawa nafsu. Pertama, hawa nafsu yang terpuji. Dan kita nak hawa nafsu yang terpuji itu berada dalam diri kita.
Sebab tadi juga saya tekankan, kita tak boleh untuk buang hawa nafsu kita, muslimah. Sebab ia adalah fitrah. Allah berikan ia sebagai anugerah dalam diri kita. Tapi kita perlu pilih hawa nafsu yang bagaimana untuk kita letakkan dalam diri kita. Sebab itu di sini ada di kalangan para ulama ketika mereka bincangkan tentang hawa nafsu ini, mereka bahagikan ia kepada dua jenis ataupun dua bahagian hawa nafsu. Pertama, ia terpuji, yang mana bila kita ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada kebaikan. Ini satu perkara kecenderungan yang ada dalam diri kita. Kan? Kita cinta, kita suka makan. Kita suka makan. Tak salah, saya kata tak salah. Kan suka makan. Tetapi apa yang kita nak makan? Nampak ya? Kita ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Maknanya kita nak makan tapi kita makan makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang sihat. Yang tidak memudaratkan. Itu bermakna kita ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Kita suka beli barang. Okey, muslimah kita suka berbelanja. Itu ada di kalangan muslimah kita. Kan, tapi di kalangan lelaki pun ada juga begitu keadaannya. Cuma ia lebih sinonim lah, lebih dekat kepada orang perempuan. Suka beli barang. Tapi apa yang kita nak beli? Nampak ya? Apa yang kita nak beli? Jadi, kalau kita letakkan ya hawa nafsu kita itu tadi pada tempat yang terpuji, kita akan ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa yang telah diberikan panduan halal, haram, dosa, pahala, kita ikut. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan kebanyakan di kalangan kita, masalahnya sekarang ini ikut kepada hawa nafsu pada jenis yang kedua, iaitu yang tercela. Maksudnya apa? Kita ikut perkara-perkara yang menyanggah ataupun yang menyalahi apa yang Allah dan Rasulullah telah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iaitu ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau kita ikut kepada yang tercela ini, inilah yang kita kata hawa nafsu yang kebiasaannya berada dalam diri manusia, iaitu hawa nafsu yang tercela, hawa nafsu yang buruk, sebagaimana yang terdapat dalam surah Sad pada ayat yang ke-26. Okay, sila ya muslimah rujuk pada Al-Quran masing-masing ya untuk kita lihat apa kata Allah dalam surah Sad pada ayat yang ke-26. Allah kata, wala tattabi'il hawa. Allah menggunakan untuk ayat ini, dalam peringatan ini, Allah menggunakan lafaz al-hawa. Allah kata, jangan kamu ikuti nafsu, hawa nafsu. Maknanya ini larangan Allah untuk menunjukkan kepada kita bahawa hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang tercela. Wala tattabi'il hawa. Kenapa Allah kata jangan ikut kepada hawa nafsu? Kerana fayudillaka an sabilillah. Kerana hawa nafsu itu akan bawa kamu ataupun akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maknanya pembahagian-pembahagian ini iaitu terpuji dan tercela ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hadis kita yang ke-41 ini Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak dianggap seseorang itu dia memiliki kesempurnaan iman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maknanya kalau hawa nafsu kita kalau hawa nafsu kita ini tidak mengikuti apa yang Nabi bawa, bermakna itu tercela. Tetapi kalau kita faham sebaliknya, bila hawa nafsu kita ikut apa yang Nabi bawa, ia adalah terpuji. Sebagaimana dalam surah Sad itu tadi ya muslimah. Pada ayat yang ke-26 Allah ingatkan kepada kita, jangan ikut kepada hawa nafsu. Maksudnya jangan ikut kepada hawa nafsu yang buruk, yang tercela itu. Yang menyalahi, yang menyanggah
apa yang terdapat dalam Al-Quran, apa yang terdapat pada ajaran Nabi SAW. Jika kita ikut hawa nafsu yang tercela itu tadi, apa yang berlaku? Fayudillaka an sabilillah. Hawa nafsu yang kita ikut yang tercela tersebut, ia akan bawa kita kepada kesesatan dari jalan Allah. Sebab itu Nabi dalam hadis ini, Nabi ingatkan kepada kita supaya ikut kepada ajaran Nabi. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri kita, ia akan terpandu dengan panduan ataupun ada garis panduan yang baik. Jadi di sinilah kita kata mengapa kita sebagai seorang muslimah perlu jaga hawa nafsu kita supaya ia berada pada jenis yang pertama, iaitu yang terpuji, yang ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Bukan pada jenis yang kedua, yang menyalahi, yang menyanggahi apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu juga yang Allah ingatkan dalam surah Sad itu tadi. Okey, saya harap jelas ya tentang hal itu. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah hadis kita. Okey, baru kita masuk pada perbincangan dalam kitab kita. Sila ya muslimah lihat pada perbincangan yang terdapat di muka surat 381. Ustazah baru nak masuk dalam kitab. Yelah, baru nak masuk perbincangan dalam kitab kita. Daripada tadi Ustazah bincangkan tentang yang luar daripada perbincangan yang terdapat pada kitab. Sedikit di situ kita nak masuk perbincangannya. Baik. Sekejap ya. Baik muslimah, bila kita lihat kepada syarah hadis kita di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dijelaskan kepada kita. Dalam hadis ini, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita, tidak sempurna keimanan seorang mukmin sehingga dia mengikut ajaran Nabi SAW. Apa maksud ajaran Nabi SAW? Apa yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim itu juga. Jadi bila kita kata ajaran Nabi, dia ada dua sumber. Satunya ialah Al-Quran, kedua ialah hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita nak ada keimanan yang sempurna, sebagai seorang muslimah, kita perlu pastikan apa yang kita lakukan, tak kira sama ada daripada sudut ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita rancang dalam kehidupan kita, kita perlu pastikan ia mengikut kepada ajaran Nabi SAW yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis baginda. Itu sabda baginda. Ya, dan kita dalam kehidupan kita ni, kita ada sumber-sumber yang lain lah ya muslimah, iaitu kita panggil ia sebagai pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Pendapat-pendapat di kalangan para ulama yang mengikuti apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana kita hidup dalam suasana yang mana memerlukan kepada perbincangan-perbincangan ilmu usul, ilmu fiqh, ya. Di situ kita tak boleh kata, saya nak pegang pada Quran dan hadis Nabi saja. Apa-apa yang para ulama sebutkan saya tak nak ikut. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab kerana apa dalam hidup kita ini, kita ada fatwa, kita ada irsyad di kalangan ulama-ulama kita untuk kita jadikan panduan. Sebagai hukum hakam yang perlu kita ikut, kerana apa? Ada isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita ataupun pada persekitaran kita yang memerlukan kepada panduan di kalangan para ulama untuk menyelesaikan isu itu, dan kita berpegang dengan hukum yang dikeluarkan pada fatwa dan juga irsyad.
supaya lebih jelas cara kita mengamalkan agama. Contoh kita kata dalam keadaan pandemik kita sekarang ni lah. Kan? Kita tak tahu bagaimana kita sebagai masyarakat Islam perlu berhadapan, perlu melalui situasi itu. Betul, Al-Quran dan Sunnah berikan juga kepada kita panduan. Tetapi secara konteksnya, okay, Al-Quran dan As-Sunnah adalah teks. Dan kita sebut sebagai tekstual. Tetapi kita ada daripada sudut kontekstual. Konteks kita ni bagaimana? Sebab tu kita perlukan kepada sumber-sumber di kalangan para ulama ini untuk bantu kita bagaimana kita bermuamalah ataupun kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan cara yang betul. Dengan kefahaman yang betul. Supaya kita dapat beramal dengan amalan-amalan yang betul juga. Sebab tu kan di kalangan ulama kita di Singapura ini mengeluarkan kepada kita dengan irsyad, dengan fatwa untuk kita ikut. Dan irsyad juga fatwa ini muslimah, kita ikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berikan panduan kepada masyarakat. Kalau tak boleh solat di masjid, sedangkan saya kata Al-Quran dan As-Sunnah suruh kita pergi masjid untuk solat. Tapi kalau tidak boleh untuk melaksanakan solat di masjid, bagaimana keadaannya? Apa lagi nas-nas ataupun hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita cara untuk kita mengatasi keadaan itu. Nampak situasinya? So di situ ada juga selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang kita ikut secara solid tu tadi kan. Secara solid maknanya betul-betul ikut, ada panduan-panduan lain yang perlu untuk kita pegang juga. Tak boleh dia kata, oh lah tak nak lah ikut MUIS ni apa ni, bagi fatwa macam ini. Kadang-kadang ada manusia macam itu muslimah. Fatwa bagi MUIS ni buat apa nak ikut ni semua. Saya nak ikut Quran, saya nak ikut Sunnah. Betul lah kan. Kita ikut Al-Quran, kita ikut Sunnah. Tetapi ada keadaan yang kita memerlukan kepada panduan daripada para ulama supaya kita dapat ikuti ajaran itu ataupun amalan kita ini secara betul, secara sahih, mengikut kepada konteks kita. Dan di sini kita dapati dalam Al-Quran, dalam kitab kita juga berikan kepada kita dengan contohnya. Di situ kan disebutkan kepada kita bahawa seorang mukmin yang beriman dengan iman yang wajib secara sempurna hingga kecintaannya itu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perintah-perintah maupun larangan-larangan serta lain sebagainya, di mana dia mencintai apa-apa yang baginda perintahkan dan membenci apa-apa yang baginda larang. Dan makna ini di sini didatangkan kepada kita dengan surah An-Nisa ayat 65 untuk menunjukkan kepada kita apa-apa yang kita nak lakukan, yang kita nak berhukum dengannya, ia perlulah mengikuti apa yang dikeluarkan, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan saya juga ingin tegaskan, kebiasaannya fatwa irsyad yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, ia adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang kemungkinan besar kita sendiri tidak mengetahui, ada hadis tentang itu. Sedemikian. Jadi di sini dalam Al-Quran Al-Karim, surah An-Nisa pada ayat yang ke-65 ini menyatakan kepada kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Ini kita nak selarikan ataupun kita nak sokong apa yang terdapat pada hadis kita yang ke-41 ini. Allah kata apa? Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim, iaitu Nabi SAW sebagai sumber untuk kita berhukum hakam ini, iaitu hadis Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Jadi di sini secara jelas Allah kata mereka itu tidak dianggap sebagai seseorang yang memiliki keimanan sehingga mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim untuk mereka mengambil satu hukum, untuk mereka menjalani sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Dalam mana-mana perselisihan, bila ada perkara-perkara yang kita perselisihkan, yang kita ada khilaf tu tadi kan, so kita nak ikut mana?
Di sini kebiasaannya kita akan minta supaya rujuk kepada apa yang Nabi SAW amalkan. Dan di situ kan dikatakan dalam mana-mana perselisihan yang ditimbulkan di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak rasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. Jadi apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kita dalam hati kita sebagai seorang yang beriman ya, kita tidak ada rasa keberatan. Maksudnya apa? Kita tak kata, betul ke Nabi buat gitu? Betul ke nak ikut cara Nabi begini? Itu zaman Nabi, zaman kita lain. Kita akan cakap begitulah kan? Bila dah ada satu hukum, itu zaman Nabi, zaman kita lain. Zaman Nabi naik unta. Macam gitu kan naknya. Kan ada orang yang keluarkan statement, zaman Nabi naik unta, zaman kita naik kereta. Takkan kita nak ikut zaman Nabi lagi? Mesti hukum kita beza. Ada orang yang keluarkan statement-statement yang sinis sedemikian untuk tidak mengikut apa yang dikeluarkan dalam ajaran Nabi ataupun apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Namun sebagai seorang yang beriman, ya, keimanan yang ada dalam diri kita, perkara yang terdapat dalam sunnah, ia adalah perkara yang kita yakini dan kita imani untuk kita amalkan. Tanpa melihat adakah Nabi buat itu pada konteks zaman unta ataupun tidak. Sebab kebiasaannya, hadis Nabi kita akan sesuaikan dengan konteks. Dan kebiasaannya ya muslimah, apa yang Nabi sabdakan, ia adalah sesuatu yang ikut kepada peredaran zaman. Tak kira zaman apa, kita berada pada tahun 2021, Nabi SAW sebut hadis itu pada zaman Nabi SAW pada waktu itu, ia masih tetap kita boleh gunakan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi, orang yang beriman ya, dia akan mengambil ia dengan, iaitu ajaran Nabi itu, dengan hati yang penuh keimanan. Tak ada rasa keberatan dalam hati dia. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada hukum yang Nabi keluarkan, yang terdapat dalam ajaran Nabi SAW, kita tidak rasa keberatan untuk menerima hukum itu. Okey, dan apa kata Allah? Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Mereka terima hukum itu dengan hati yang terbuka, dengan sepenuhnya, dengan keimanan, kerana itulah panduan dari Nabi SAW. Baik, kita lihat kepada slide kita yang berikutnya. Bagaimana keadaan kita sebagai seorang mukmin? Okey, keadaan kita sebagai seorang mukmin yang tadi Allah sebutkan bila ada apa-apa yang disabdakan oleh baginda, yang diajarkan oleh baginda sebagai panduan kehidupan kita ini. Hawa nafsu kita ni bagaimana? Ni kita nak balik pada hawa nafsu tadi. Kalau hawa nafsu kita menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bermakna kita memilih perkara yang tercela. Jadi keadaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia ada panduan ni, ataupun kita panggil macam mana, guidelines di sini. Panduan guidelines sama lah ya, yang perlu kita ikut. Sebagaimana juga yang diletakkan dalam kitab kita ini. Okey. Cuba lihat pada muka surat 382 ya muslimah. Di situ di perenggan kita yang ke 1, 2, 3, 4. Di perenggan kita yang keempat, yang bermula dengan maka wajib bagi seorang mukmin. Maka wajib bagi seorang mukmin. Kita akan mulakan perbincangan di situ. Jadi kita sebagai seorang muslimah, dalam hidup kita, bila kita nak memahami hadis yang berada pada bab kita yang ke-41 ini, bunyi petir kuat ya? Dengar tak di situ? Mungkin di kawasan masing-masing jugalah ya bunyi petir yang kuat.
Okey, baik. Ada 3 keadaan di sini yang diterangkan pada perenggan yang baru saya sebutkan itu tadi. Saya letakkan ia dalam bentuk point form di sini untuk catatan bersama supaya kita lebih mudah faham. Baik. Disebutkan dalam kitab kita, maka wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dengan satu rasa cinta mengerjakan apa-apa yang dia wajibkan atasnya darinya. Keadaan kita ni muslimah, pertama sekali kita nak kawal hawa nafsu kita ini. Kita perlu cinta apa yang Allah wajibkan ke atas kita. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, juga hadis Nabi SAW. Ini yang kita panggil sebagai kita ikut apa yang ada pada ajaran Nabi. Saya juga dah jelaskan tadi, ada 2 sumber utama dalam ajaran Nabi SAW, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Okey, jadi kita letakkan dalam diri kita ini mencintai perkara yang wajib dalam agama kita. Apa perkara yang wajib? Sila letakkan di ruangan komen untuk saya lihat jawapan daripada jemaah. Apa perkara yang wajib? Yang wajib kita cintai, yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Guru. Dengar sampai terpinis. Kita diperintahkan untuk mencintai perkara yang wajib. Dan kita wajib mencintai perkara itu. Apakah perkara-perkara wajib yang diwajibkan ke atas kita? Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Okey, ada jawapannya? Senyap sahaja, adakah kerana gerun mendengar guru? Mendirikan solat. Okey, pertama, wajib mendirikan solat. Jadi sebagai seorang muslimah, kita wajib mencintai amalan itu tadi. Amalan solat. Kita tak boleh kata, saya tak suka solat. Nampak ya sebab apa? Solat itu adalah perkara yang wajib. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang kewajipannya, dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan tentang kewajipannya. Jadi perkara yang wajib ini kita perlu cinta. Wajib mencintainya sebagai seorang Muslim, telah lagi ia adalah rukun Islam kita. Kan Nabi kata apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Dan antaranya ialah mendirikan solat. Menunjukkan kepada kita ia adalah amalan-amalan yang wajib. Ada lagi puasa di bulan Ramadan. Okey, puasa di bulan Ramadan. Zakat. So ini adalah perkara-perkara yang wajib terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah. Bagaimana keadaan kita sebagai seorang mukmin muslimah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi? Hawa nafsu kita, hati kita perlu cenderung kepada apa-apa yang wajib itu tadi. Keadaan kita wajib mencintai apa yang diwajibkan ke atas kita. Namun, kalau kita ikut kepada hawa nafsu kita ini kebiasaannya ya muslimah, kita tak suka kepada perkara-perkara yang wajib ini. Malasnya solat. Kan? Malasnya, tak payahlah solat subuh ni. Kan macam gitu kita. Malasnya, sekejap lagi nak solat zuhur, tak payahlah, tinggalkanlah kan. Lagi-lagi kita orang perempuan kan selalu kan kita kata, saya selalu bagi contoh kan, kita orang perempuan dengan tudung, dengan makeup kalau setiap kali nak solat, nak bersihkan makeup tu, ya Allah bercinta. Ini ayat kita muslimah. Bercinta, nak buka tudung kalau kita jalan dekat luar kan.
sampai waktu solat ini wajib, yang kita wajib cintai, yang kita wajib laksanakan. Tetapi hawa nafsu kita yang cinta kepada perkara-perkara lain yang menyebabkan kita meremehkan perkara yang wajib ini. Kerana kita fikir nak buka tudung, nak ambil wuduk, kalau kita ni jenis yang pakai makeup, ya nak bersihkan makeup ini, ya Allah memang bercinta. Nak buka lagi-lagi kalau muslimah yang pakai tudung belit-belit. Tapi sekarang muslimah semua pakai tudung instant. Okey, yang walaupun tudungnya berbelit tetapi belitannya instant. Itu pun dia punya bercinta yang menyebabkan kita kata, tak payahlah solat, nanti balik lah. Biasa kan? Ada di kalangan kita yang begitu. Tak semualah, tapi ada. Kenapa kita begitu muslimah? Kenapa ada di kalangan kita begitu? Kerana kita ikut hawa nafsu kita. Nampak ya contoh yang saya berikan? Perkara itu wajib. Tetapi kerana hawa nafsu kita yang tercela itu tadi menyebabkan kita walaupun hal itu wajib, kita meremehkan apa yang sepatutnya kita lakukan. Iaitu kewajipan solat kita. Jangan ikut kepada hawa nafsu yang tercela itu. Seharusnya kita ikut kepada hawa nafsu yang terpuji, yang mana kita ikut sebagaimana kehendak Allah, kehendak Rasulullah. Itu keadaan yang sepatutnya kita letakkan. Kerana apa? Bila kita ni jadi seorang muslimah yang dah letakkan diri kita pada keadaan yang cinta kepada perkara-perkara yang diwajibkan ke atas diri kita. Itulah yang akan menjadikan kita seorang muslimah berpindah kepada keadaan yang kedua. Apa keadaannya? Lihat di situ, iaitu keutamaan mencintai perkara-perkara yang sunnah. Lihat ya pada teks kita di situ. Dan jika kecintaan bertambah hingga dia mengerjakan apa-apa yang Allah sunnahkan kepadanya darinya, maka itu adalah satu keutamaan. Bila kita dah cinta pada perkara-perkara yang wajib itu tadi muslimah, sehingga walaupun kita ada hawa nafsu tadi kan, hawa nafsu yang kadang-kadang malas, tapi kenapa kita tetap lagi melakukan perkara yang wajib tersebut? Kerana kita tolak hawa nafsu yang tercela, kita ikut kepada hawa nafsu yang terpuji. Dan keadaan kita itu tadi akan menyebabkan kita bertambah cinta kepada amalan-amalan yang lain, iaitu amalan-amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah ini tidak wajib muslimah, tetapi kerana kita dah terbiasa, kita dah mencintai perkara yang wajib, menyebabkan kita cinta kepada perkara yang sunnah. Dan ini adalah satu keutamaan yang afdal yang sepatutnya ada pada diri kita sebagai seorang muslimah. Itulah yang menyebabkan kita nak solat qiyamul lail kita. Walaupun ia adalah perkara sunnah, tapi kenapa kita lakukan? Kerana hawa nafsu kita cenderung kepada perkara-perkara yang sunnah itu tadi. Yang kemudian kita nak laksanakan puasa sunat kita, puasa Isnin Khamis, puasa pada hari-hari putih, kan? Puasa pada waktu-waktu yang disunnahkanlah untuk kita. Kenapa kita cenderung untuk buat perkara-perkara sunnah itu tadi yang menjadikan kita cinta kepada perkara-perkara sunnah yang akhirnya hal itu menjadi keutamaan bagi diri kita? Kerana jiwa kita letakkan hawa nafsu kita cenderung kepada perkara-perkara yang sunnah tersebut. Walaupun kita ada nafsu tercela dalam diri kita muslimah, yang menyebabkan kita malasnya lah nak puasa sunnah ni, alah sunnah je. Macam tu kan kita, alah sunnah je, buat apa nak buat? Itu hawa nafsu tercela tau. Tapi kalau kita buat juga perkara-perkara yang sunnah itu, bermakna kita berjaya menurunkan nafsu tercela kita tingkatkan nafsu terpuji kita. Yang akhirnya kita cinta kepada perkara-perkara sunnah, kita akan mendapatkan keutamaan mencintai perkara-perkara yang sunnah. Okey, boleh faham ya hadis ini? Itu sebenarnya yang ingin Nabi SAW jelaskan kepada kita. Seterusnya,
Jika kita lihat ya pada line kita yang berikutnya. Dan hendaklah pula dia membenci apa-apa yang Allah Ta'ala benci. Mana tadi? Dengan kebencian yang menghalanginya untuk mengerjakan apa-apa yang Allah haramkan kepadanya. Dan jika kebenciannya lebih hingga kebenciannya tersebut menghalanginya untuk mengerjakan apa-apa yang makruh, maka itu adalah keutamaan bagi dia. Ini poin saya yang ketiga di sini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di situ. Kan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kata apa? Kita sebagai seorang muslimah, kita perlu benci perkara yang Allah benci. Maknanya kalau perkara itu Allah benci, Nabi SAW juga benci. Ini ajaran Nabi. Yang Nabi bawa, yang Nabi datangkan kepada kita. Allah benci perkara ini, Nabi juga benci perkara ini. Nabi ajarkan kepada kita ini adalah perkara yang Allah benci. Maka apa yang patut kita lakukan? Bagaimana keadaan kita? Tinggalkan perkara itu. Tinggalkan perkara itu. Jangan kita lakukan. Kerana apa? Hawa nafsu kita yang terpuji mengatakan bahawa ini adalah perkara yang Allah benci. Seharusnya saya ikut kepada hawa nafsu saya yang terpuji. Saya tinggalkan perkara tersebut. Tapi muslimah, kalau kita ikut kepada hawa nafsu kita yang tercela, kita akan lakukan perkara itu walaupun kita tahu Allah benci, Nabi benci. Kalau kita benci perkara yang haram, perkara yang kita benci ini kan, perkara yang haram yang kita benci itu kan, contoh zina, berjudi, mengumpat, memfitnah, dengki antara satu sama lain. Ini perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, kan? Menderhaka kepada suami. Kita sebagai ibu tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Tak didik anak, biarkan anak kita. Ini perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Dan kita benci perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Bila kita benci semua itu, hal ini dia akan mendorong nafsu kita untuk kita tinggalkan yang akhirnya menghalang kita melakukan perkara yang Allah haramkan itu. Kerana hawa nafsu kita benci kepada perkara yang Allah benci, akhirnya kita tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Bila keadaan kita sedemikian muslimah, kita tinggalkan perkara yang Allah benci, hal ini akan bawa kita tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Perkara makruh ni boleh kita buat. Ya, ada orang kata boleh kita buat. Tapi ia adalah perkara yang Allah benci, yang terbaik untuk kita tinggalkan. Tinggalkan. Sebab kita tidak mahu dekat kepada perkara-perkara yang Allah benci, yang 50-50 yang kita pun tak rasa ini boleh ke tak boleh, tak boleh. Oh makruh, kau ni tak apalah buat je. Sebaiknya yang makruh itu kita tinggalkan. Kemungkinan ia lebih dekat kepada perkara yang tidak dibenarkan. Jadi jelas ya, kita ada 3 keadaan di situ. Perkara kita wajib, pertama kita wajib mencintai apa yang Allah cinta, apa yang Nabi cinta. Seterusnya, menjadi keutamaan kepada kita untuk mencintai perkara-perkara yang sunnah. Kerana melakukan perkara-perkara yang sunnah, ia akan mendatangkan kecintaan Allah. Dan yang ketiga, tinggalkan perkara yang Allah benci, yang Nabi benci. Bila kita tinggalkan perkara yang Allah benci, yang Nabi benci, bermakna hawa nafsu kita yang tercela itu tadi, kita pandu ia pada tempat yang betul. Dan kita letakkan pada diri kita hanya ada hawa nafsu yang terpuji, yang Allah redha. Okey? Baik, seterusnya. Keadaan kita yang tadi tu ya muslimah, keadaan kita yang cinta kepada perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunnah, benci
kepada perkara yang Allah haramkan. Yang mana semua itu adalah ajaran dari Nabi SAW yang Nabi bawa kepada kita. Untuk memandu hawa nafsu yang Allah ciptakan, yang Allah letakkan dalam diri kita, yang merupakan fitrah dalam diri kita ini. Bila kita laksanakan ia, di sinilah kita sebut sebagai tanda cinta yang jujur kita, yang sebenarnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Okey, kepada Allah, kepada Rasulullah. Sebab itu kalau kita lihat pada muka surat 383 pada satu subtopik tanda-tanda cinta yang jujur. Tanda-tanda cinta yang jujur. Di situ menjelaskan kepada kita cinta yang benar menurut adanya sikap mengikuti dan menyetujui apa yang dicintai oleh yang dicintai. Dan sebaliknya membenci apa-apa yang dibenci. Boleh faham statement itu? Saya letakkan dengan point di situ supaya kita dapat bahagikan kepada dua situasi. Satu, mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai. Dua, membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai. Sekarang ini kita cinta Allah. Kita cinta Rasulullah. Kita kata begitu Muslimah. Kan kita tanya semua orang, cinta Allah tak? Cinta. Cinta Rasulullah tak? Cinta. Cinta kepada Nabi. Semua di kalangan Muslim, Muslimah akan kata sedemikian. Tetapi apakah bukti, apakah tanda kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW? Antara tanda, antara buktinya kita jujur dalam kecintaan kita terhadap yang kita cintai itu tadi ialah bila kita cinta apa yang Allah cinta, apa yang Nabi cinta. Begitu juga kalau kita betul-betul jujur mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita akan benci apa yang Allah benci dan apa yang Nabi benci. Sebab itu pada surah Ali Imran pada ayat yang ke-31 kita dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata kepada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, iaitu kepada kita ni umat Nabi SAW, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Maksudnya ikut ajaran Nabi SAW. Apa ganjaran kita ni ya Muslimah? Bila kita cinta Allah, kemudian kita ikut ajaran Nabi SAW. Sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang Nabi bawa? Nabi bawa Al-Quran, Nabi bawa hadis Nabi SAW untuk kita amalkan. Bila kita ikut kedua-dua sumber itu tadi dengan ikutan ataupun dengan cara yang betul, ya, sebab ramai juga orang ikut tapi dengan cara yang salah. Sekarang kita nak bincangkan dengan cara yang betul, mengikut kepada hawa nafsu kita yang terpuji, yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31 ini? Allah tegaskan kepada kita, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kalian. Allah akan sayang kita ni yang ikut kepada sunnah Nabi, ajaran Nabi. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Ada satu lagi perkara yang tidak boleh kita tinggalkan. Orang yang ikut ajaran Nabi, yang dia ikut nafsunya yang terpuji, kan? Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah, bukan sahaja Allah cinta dia, tetapi Allah juga ampuni dosa-dosa dia. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani.
Ini kita panggil sebagai bukan sahaja tanda kejujuran kita ya muslimah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Tetapi keutamaan diri orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah sebagai bukti keimanan dia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sebab itu tadi Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta. Tidak sempurna keimanan kalian, keimanan salah seorang di kalangan kalian. Nabi menggunakan perkataan ataupun Nabi menggunakan ungkapan lafaz keimanan untuk menunjukkan bagaimana bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Jika benar cinta, ikutlah apa yang dicintai oleh yang kita cintai, iaitu Allah dan Rasulullah. Jika benar cinta, kita perlu ikut apa yang telah diletakkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jika itu Allah benci, kita tak buat muslimah. Jika itu yang Nabi benci, kita tinggalkan perkara tersebut. Ini tanda jujurnya cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Itulah yang terkandung pada poin kita tanda-tanda cinta yang jujur. Hinggalah kepada muka surat kita yang terakhir. Ceritakan keseluruhannya tentang ini. Ikut apa yang Nabi perintahkan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hawa nafsu kita akan terpandu, hawa nafsu kita akan jadi hawa nafsu yang terpuji dan kita akan buang hawa nafsu yang tercela. Syaratnya, ikut kepada ajaran Nabi SAW. Itu tadi. Okey? Sebab itu di sini Abu Ayyub An-Nahrujuri rahimahullah. Kata-katanya ini ada dalam kitab kita. Di situ pada muka surat 382. Maaf ya, saya melindungi kata-kata dia. Maaf. Slide pun tertukar. Saya melindungi kata-kata dia. Apa kata-kata dia? Ini berkaitannya dengan apa yang baru kita bincangkan tadi. Abu Ayyub rahimahullah, di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menyertakan pendapat dia, menyebutkan kata-kata dia di muka surat 383 kita di situ ada satu perenggan yang menyebutkan pendapat ataupun kata-kata daripada Abu Ayyub rahimahullah. Dia kata apa? Setiap orang yang mendakwa cinta kepada Allah tetapi perbuatannya tidak sesuai, maksudnya perbuatannya bertentangan dengan perintah Allah, maka dakwaannya adalah batil. Sebab itu tadi saya tekankan, kalau kita cinta pada Allah, benar-benar cinta kepada Rasulullah ini kan, kita perlu ikut sebagaimana apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi SAW juga perintahkan. Tetapi kalau kita kata kita cinta kepada Allah, namun perbuatan kita bertentangan, adakah itu menunjukkan kita cinta? Masing-masing tahulah ya jawapannya. Masing-masing tahu jawapannya. Dan di sini Abu Ayyub rahimahullah secara jelas dia kata apa? Dakwaan itu adalah batil. Maknanya ia hanya sekadar apa yang kita ucapkan, tetapi ia bukan perkara yang jujur. Bukan perkara yang benar. Seboleh mana kita nak usaha apa yang kita ucapkan selari dengan perbuatan kita. Okey, baik. Kita terus masuk kepada intipati perbincangan hadis kita pada pagi ini. Ada 3 perkara yang ingin saya highlightkan ataupun saya tekankan dalam perbincangan kita ya pada pagi ini. Untuk kita tutup perbincangannya lah keseluruhannya. Pertama begini muslimah, kita lihat. Hadis yang kita bincang pada pagi ini
ingin memberikan panduan kepada kita agar meletakkan kecenderungan hati pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tadi kita bincangkan, dalam diri kita ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita ini maksudnya apa tadi? Kecenderungan hati kita pada kebenaran. Asalnya begitu. Okey, asalnya begitu. Kecenderungan hati kita pada perkara yang baik, pada perkara yang benar. Namun manusia ini, ya, bila dia dah akil baligh, bila dia ni dah ada banyak pengaruh-pengaruh kan, godaan syaitan, godaan iblis, ada banyak perkara yang berlaku dalam hidup dia menyebabkan hawa nafsunya yang asalnya, fitrahnya cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada hal-hal yang baik, dia terbahagi kepada dua. Terpuji dan tercela. Bila kita baca hadis ini, ia menuntut diri kita supaya berusaha untuk meletakkan kecenderungan hati kita ini pada tempat yang betul, iaitu pada perkara-perkara yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang telah kita bincangkan dengan panjang lebar itu tadi. Okey? Baik, yang kedua di sini kita lihat muslimah. Hadis ini Nabi SAW ingin berikan peringatan kepada kita agar tidak menurut hawa nafsu kita. Bila kita kata hawa nafsu bermakna perkara-perkara yang tercela itu tadi. Yang sebagaimana tadi muslimah-muslimah kita berikan contohnya berjudi, dia kata tadi mengkhianati kan, apa tadi, syirik, perkara-perkara yang Allah larang lah. Nabi ingin ingatkan kepada kita sebagai seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Sempurnakan keimanan kita ini. Letakkan hawa nafsu kita sebagaimana poin yang pertama, tinggalkan hal-hal yang boleh merosakkan kesempurnaan iman kita. Iaitu tinggalkan hawa nafsu yang tercela itu tadi. Supaya kita berada pada keadaan keimanan yang terbaik yang ingin kita usahakan. Okey? Baik, seterusnya yang ketiga. Pegang dan ingat baik-baik dalam diri kita, hawa nafsu ia menyesatkan kita dari jalan Allah. Tidak kira hawa nafsu kita itu pada perkara yang baik ataupun pada perkara yang buruk. Kita pun dah sebutkan tadi, ada hawa nafsu yang kita cinta pada perkara yang baik, bukan? Tetapi kerana kita tak ikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, hawa nafsu itu bawa kita pada jalan yang menyesatkan, pada jalan yang menyimpang. Dan kita kena ingat, apa-apa yang kita suka, pastikan kesukaan itu benar-benar sebagaimana yang dituntut oleh syariat. Maksud yang dituntut oleh syariat sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana jika apa yang kita suka, ya, tidak kira pada perkara yang baik atau pada perkara yang buruk, kalau ia bertentangan dengan apa yang Nabi bawa, hal itu boleh buat kita menjadi seorang muslimah yang sesat, walaupun kita kata kita berada di jalan Allah. Jadi kena faham dan perlu perhatikan baik-baik berkenaan dengan hawa nafsu kita. Kerana bahayanya ia boleh menyesatkan kita dari jalan Allah itu tadi. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Sad pada ayat yang ke-26 yang telah saya bacakan kepada semua itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Kita sudah hampir ke jam 11.30. Ya, 1 jam setengah kuliah kita ni. InsyaAllah tabarakallah. Terima kasih kepada insan di belakang tabir yang juga setia duduk bersama dengan saya pada pagi ini. Kalau tidak ada dia, susah juga kita ya yang berada di hadapan tabir ini. Perlu diraikan usaha dan
kesempatan masa yang dia berikan tu untuk kita. Ya, mudah-mudahannya muslimah tidak ada sebarang saya tak boleh nak ambil soalan di situ. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapat kita manfaatkan. Di sana teman-teman kita, Kak Sofia kita, alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmunya. Alhamdulillah. Mana ni Ustaz Muslim, kenapa dia tak keluarkan? Ya. Ada rupanya, ingatkan tertidur ya tadi. Terima kasih, Masya Allah, tabarakallah, terbaik Ustazah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairah wa iyaki. Di situ Kak Som, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu pagi ini. Sama-sama Kak Som. Terima kasih. Ramai di situ memberikan ucapan terima kasih. Antaranya Aliza Aziz ya, di situ jazakillah khair Ustazah, dan admin Masjid Al-Muttaqin. Dengar tu, admin Masjid Al-Muttaqin, Kak Liza kita, Aliza Aziz tu berikan di situ. Terima kasih. Yang disebut admin Al-Muttaqin. Ya, betul, penting ya untuk kita sebutkan admin Al-Muttaqin di sini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Aisyah, syukran kathiran Ustazah di atas perkongsian ilmunya. Thank you Ustaz Muslim juga. Oh, sebab itu dia keluarkan tu Kak Aisyah. Sebab sebut nama dia. Dia pun nak juga ya. Okay, hashtag nak juga. Tak apalah, alhamdulillah. Okay Muslimah, itu saja pertemuan kita untuk pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas perhatian yang diberikan daripada awal hinggalah ke akhir pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan memberi manfaat untuk diri saya terutamanya dan kita semua bagi meletakkan ya hawa nafsu kita ini pada tempat yang betul sebagaimana yang terdapat dalam syariat kita. Dan insya-Allah mudah-mudahannya Allah berikan kepada kita dengan kesempatan daripada sudut kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di tempat yang sama, di masa yang sama. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan itu. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.